Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, nama saya Nur Ainul Akilah binti Azli dan ini merupakan pembentangan bagi subjek KUWS 3013 iaitu keusahawanan. Untuk pembentangan kali ini saya akan membentangkan salah satu tokoh keusahawanan yang saya pilih. Okey, untuk tidak bercakap panjang, di sini saya selitkan antara isi kandungan yang telah saya tetapkan untuk dibentangkan, iaitu yang pertama, saya menyatakan tentang biodata usahawan yang saya pilih, dan yang kedua merupakan latar belakang perniagaan usahawan yang saya telah pilih, dan yang ketiga saya akan menceritakan tentang kronologi perniagaan usahawan tersebut, dan yang keempat merupakan ciri-ciri keusahawanan yang ada pada usahawan tersebut. Okey, orang bilang tak kenal maka tak cinta. Jadi, marilah saya kenalkan siapa dia yang merupakan usahawan yang telah saya pilih, iaitu nama yang diberi Dato' Alif Shukri bin Kamar Zaman ataupun dikenali dengan slogan popularnya itu Telajak Laris. Okey, dilahirkan pada 3 April 1987 dan berasal daripada Felda Kecau, Kuala Lipis, Pahang. Mendapatkan pendidikan pada peringkat menengah rendah di Sekolah Kebangsaan Sungai Besar Selangor, kemudian meneruskan persekolahan di Sekolah Menengah Teluk Gadong Kelang dan menyambung persekolahan di Sekolah Pondok Pasir Tumbuh Kelantan bertujuan untuk mendalami ilmu agama. Seterusnya meneruskan persekolahan di Sekolah Integrasi Asyakirin Shah Alam sehingga tingkatan 5. Kemudian tepat pada umur 20 tahun, Dato' Ali Shukri telah melangsungkan perkahwinannya pada usia muda bersama isterinya iaitu Datin Nur Syahidah binti Muhammad Rashid yang juga berusia 22 tahun pada ketika itu. Kemudian Dato' Ali Shukri juga menyambung pengajiannya di Taylor College. Dan sebagaimana yang kita sedia maklum, Dato' Ali Shukri ini merupakan anak kepada pengasas kosmetik juga bagi jenama Sendayu Tinggi, iaitu Rosita binti Ibrahim ataupun dikenali sebagai Bonda Rosita. Okey, seterusnya ini merupakan background bisnes ataupun dikenali sebagai latar belakang perniagaan Dato' Alif Shukri, di mana ia dikenali sebagai Alif Shukri Legacy Product yang ditubuhkan pada September 2010. Okey, pada tahun 2012, mula bernaung di bawah label Syarikat Sendirian Berhad dan mula berpindah ke bangunan 4 tingkat milik syarikat yang lebih strategik dan selesa. Kemudian, Dato' Alif Shukri juga berjaya menghasilkan 90 rangkaian produk baru dengan 35 orang kaki tangan, dan perniagaan beliau semakin mendapat tempat di hati pengguna, tidak kira di Malaysia, Singapura maupun Brunei. Dan beliau juga telah berjaya membuka beberapa anak syarikat iaitu Megah Perawan Sendirian Berhad. Syarikat di Herbs telah membuka sebuah syarikat juga yang dinamakan sebagai Alif Herbs Manufacturing Sendirian Berhad. Dan produk pertama yang telah dihasilkan oleh Datuk sendiri ialah Gincu Collagen yang pertama di Malaysia. Kini, di Herbs telah menghasilkan 30 produk baru yang dikenali sebagai bedak asas, produk pelansingan, minuman kesihatan dan juga lipstik untuk wanita bagi rawatan bibir. Dan juru cakap produk beliau terdiri daripada selebriti yang popular iaitu Bianda dan juga Wati Ili. Okey, seterusnya saya akan menceritakan tentang kronologi perniagaan bagi usahawan kita iaitu Dato' Alif Shukri, di mana
Penglibatan beliau dalam dunia perniagaan ini bermula sejak kecil lagi, di mana beliau mula berniaga secara kecil-kecilan, akhirnya berjaya membina perniagaan yang dikenali ramai, berasal dari keluarga yang sederhana, yang membuatkan beliau menghargai setiap sen yang diperolehi. Okey, sewaktu tinggal bersama neneknya di Sabak bernama Selangor, semangat Ali Syukri, Datuk Ali Syukri ni untuk berniaga terselah apabila beliau melihat rakannya membawa wang saku sebanyak 50%, sedangkan pada waktu tersebut Datuk Alif Syukri hanya ada 20% sahaja dengan beliau. Semangat dan kecekalan untuk memperoleh wang saku pada waktu tersebut berjaya mencetuskan idea untuk Datuk Alif Syukri ini menjual jeruk, mempelam dan jambu sejak sekolah rendah. Kesungguhan beliau ni dapat dilihat apabila beliau sendiri yang memanjat pokok mempelam dan pokok jambu untuk mendapatkan buah untuk dijadikan jeruk. Sekiranya budak lain pergi ke sekolah membawa beg yang berisi buku, alat tulis dan sebagainya. Tapi bagi Datuk Ali Syukri ni, beliau akan pergi ke sekolah, okey betul dengan membawa buku, tapi akan ada satu lagi beg tambahan di mana dalam beg tambahan tu berisi jeruk untuk dijualnya pada harga 10 hingga 20 sen macam tu. Dan semangat dan kecekalan untuk memperoleh wang saku tersebut semakin berkobar-kobar. Jadi, perniagaan kecil-kecilan itu dilihat sangat berkesan lantas memberi keyakinan kepada Datuk Ali Syukri ni untuk meneruskannya pada peringkat sekolah menengah. Okey, namun pada peringkat sekolah menengah, Datuk Ali Syukri ini mencuba untuk menjual pelbagai jenis kerongsang dan juga tudung serta barangan kosmetik. Okey, setelah tamat zaman persekolahan, beliau mula menjalankan perniagaan kecil-kecilan dari rumah ke rumah dengan menjual jamu dan pelbagai jenis produk kecantikan yang berjenama terkenal lah. Bukan itu sahaja, pada waktu tengah hari beliau sendiri akan mengetuk pintu pejabat untuk menjual barangan tersebut. Walaupun ada kalanya beliau merasakan segan, tapi itu menjadi titik permulaan untuk beliau terserius dalam perniagaan. Kadang-kadang dia rasa segan jugalah sebabnya ada juga pelanggan yang mungkin akan dengar penjelasan beliau tentang produk yang hendak dijual, tapi ada juga sesetengah pelanggan yang tidak mahu mendengar penjelasan beliau tentang produk yang ingin dijualnya. Dan menurut beliau, malu itu merupakan perkara yang kedua. Prinsipnya mudah je. Bukan kerana modal kita berjaya, tetapi usaha dan kesungguhan daripada kita itu adalah aspek yang paling penting. Selepas berhempas pulas berniaga dari rumah ke rumah, bermodalkan wang simpanan yang dikumpul, beliau mula menyewa sebuah kios di pusat beli belah di Subang Jaya, Selangor. Okey, seterusnya apabila tertubuhnya syarikat beliau, pada hujung minggu beliau akan membuat bengkel kecantikan dan kesihatan di tempat-tempat kerja sama ada swasta mahupun kerajaan. Yuran yang dikenakan hanya sekitar RM5 hingga RM10 sahaja. Orang kata sambil menyelam sambil minum air, itulah yang beliau amalkan. Jadi beliau turut menjual produknya pada masa bengkel dijalankan. Dan pada waktu itu, beliau mampu menjana pendapatan sebanyak RM3,000 sebulan. Okey, seterusnya antara ciri-ciri keusahawanan yang saya dapati dalam diri Datuk Alif Syukri ini adalah yang pertama, merupakan proaktif di mana kita dapat lihat bahawa beliau mempunyai cita-cita ingin menjual produk yang berjenama beliau sendiri. Okey, sebagai contoh, sewaktu menjalankan bengkel, beliau juga ada menyatakan hasratnya untuk mencipta produknya sendiri walaupun beliau sedar bahawa untuk mencipta sesuatu produk itu bukanlah mudah. Namun ramai yang menyokong hasrat beliau hasil daripada mesyuarat yang beliau lakukan. Okey, beliau juga merupakan seorang yang orang kata tidak mudah berputus asa. Itu pun merupakan salah satu ciri-ciri keusahawanan di mana beliau melihat sebuah kegagalan itu sebagai landasan untuk beliau berjaya. Hal ini dapat dibuktikan ketika mana beliau ingin mendapatkan modal untuk mencipta produknya sendiri
Walaupun beliau sering diherdik, dicaci maki serta kertas kerja beliau rancangkan sering ditolak dan tidak diluluskan oleh pihak bank, beliau juga tidak mudah putus asa. Dengan semangat inisiatif yang tinggi, beliau berjaya meyakinkan rakan-rakan serta pelanggannya dalam memberikan modal untuk perniagaannya. Modal tersebutlah yang beliau gunakan untuk dijadikan pelaburan dan terhasilnya syarikat yang terkenal sehingga kini iaitu syarikat Herbs. Okey, tidak lupa juga bahawa beliau merupakan seorang yang sangat berwawasan. Okey, beliau meletakkan visi Herbs ni untuk menjadi sebuah syarikat single level yang mengeluarkan produk kecantikan dan kesihatan dengan konsep terbuka yang lebih mudah dan ringkas. Okey, syarikat ini juga mempunyai sistem yang terbaik dari segi pengurusan, keberkesanan, kualiti produknya serta harga yang berpatutan dan mudah dimiliki oleh peringkat pekerjaan. Dan seterusnya, misi beliau adalah untuk membantu golongan wanita dan juga lelaki yang mempunyai masalah luaran dan juga masalah dalaman. Di samping itu, dalam membantu mereka untuk dari segi masalah kesihatan ataupun masalah kecantikan luaran dan dalaman, beliau juga berniat untuk ataupun mempunyai inisiatif lain ya, iaitu untuk membantu lagi ramai individu-individu yang tidak mempunyai pekerjaan dan mendapatkan mereka pekerjaan supaya mereka dapat menjana pendapatan untuk menyara keluarga mereka. Okey, seterusnya ciri yang keempat tadi, iaitu bijak mengambil peluang, di mana beliau sendiri berani untuk mengambil risiko lah, di mana seseorang usahawan ni hendaklah berkebolehan dalam melakukan pelbagai perkara. Ini dapat dibuktikan di mana beliau sendiri yang mampu mempromosikan produknya di pasaran. Walaupun terdapat banyak kritikan ataupun komen negatif terhadap cara beliau mempromosikan produk, namun ia tidak mematahkan semangat beliau untuk terus mempromosi. Jika ingin berjaya, usahawan hendaklah berfikiran positif dan menolak tanggapan yang negatif. Ciri berani mengambil risiko ni ataupun bijak mengambil peluang ni merupakan sikap yang optimis, iaitu dapat menjadikan perniagaan di Herbs ni lebih terkenal. Dan selari dengan peredaran zaman dan zaman teknologi sekarang ni, beliau juga turut bijak mengambil peluang dengan mendekati para pengguna dari aspek teknologi ataupun gadget, di mana beliau menggunakan platform-platform yang dikenali ramai seperti TikTok, Facebook, membuat live Facebook, membuat live TikTok ataupun menjual barangan beliau di TikTok Live, Shopee dan sebagainya. Dan juga Dato' Ali Shukri ni dikenali sebagai seorang yang mudah mesra, di mana kita sendiri tahu bahawa Dato' Ali Shukri ni merupakan seorang yang sangat-sangat aktif dan orang kata banyak cakap lah, dan jelas sekali bahawa Dato' Ali Shukri ni sangat mudah mesra dengan orang ya. Kalau macam contoh ada yang saya baca komen ketika seseorang ni berjumpa dengan Dato' Ali Shukri di luar, walaupun kita tengok beliau ni macam seorang yang mungkin garang, tapi sebenarnya beliau merupakan seorang yang sangat sportif dan mudah untuk mengambil hati para pengguna dan para pembeli. Okey, di sini saya nyatakan tagline yang sering digunakan oleh Dato' Alif Shukri dan juga keluarganya, iaitu Telajak Laris. Okey, macam tu. Okey, seterusnya ini merupakan kata-kata yang saya ambil daripada Facebook Dato' Alif Shukri sendiri, di mana beliau memberi sedikit pesanan bahawa sekiranya seseorang itu hendak berjaya, janganlah sombong dan buat hal sendiri sahaja. Mestilah bergaul dan mendengar nasihat orang yang dah berjaya. Betul tak? Itu menurut Dato' Ali Shukri. Jadi kita pun dapat lihat bahawa
melalui kata-kata beliau sendiri, kita dapat lihat bahawa ciri-ciri keusahawanan yang mudah mesra itu memang ada dalam diri Datuk Alif Shukri. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.